Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin wa bil akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Amma ba'd. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم يهدي قيوم يا حي يا 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 قيوم قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi'aunihi wa bi'iradatihi, dengan kehendaknya yang baik atas kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah, amin ya rabbal alamin. Abi ingat malam ni malam Senin. Ya. Hari pun dah lupa. Ingatkan malam Senin, Ahad malam Senin. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan adapun mahabbah artinya kasih akan Allah. Maka ada kalanya dengan makna kasih hamba akan Allah. Ya. Dan iaitu ibarat daripada bersegera hamba kepada mengerjakan segala jenis taat fardu dan sunat. Ya. Jadi sebut kata kasih tadi ibrah daripada ibarat daripada seorang hamba ni tadi, sifat dia apa dia? Tanda kasih ni tadi bersegera mengerjakan segala jenis taat sama ada fardu dan sunat, dan bersungguh-sungguh dengan menjauh segala jenis maksiat kepada Allah. Ya. Atau yang menyerupai maksiat pada pihak ditegah akan dia, iaitu segala yang makruh. Inilah makna kata setengah mereka itu. Ya. Bermula mahabbah, iaitu ibarat daripada bersegera dan bersungguh-sungguh dengan menjunjung akan titah orang yang dikasih akan dia, serta cenderung hati kepadanya. Ini tanda kasih kedua pula. Ya, hati dia cenderung kepada yang dia kasih, dan dia sentiasa melakukan segala perintah yang dikasihi. Dan ada kalanya dengan makna mahabbah tadi, kasih Allah akan hamba. Apa dia? Iaitu ibarat daripada kehendak Allah akan banyak kurnia nikmat atas hamba dengan bagai-bagai nikmat, dan dihampir akan dia kepadanya. Ya. Ini salah, ini makna kasih juga. Dia beroleh nikmat, maka nikmat ni tadi menyebabkan dia jadi dekat dengan Allah. Ya, mana bila nikmat ni tadi makin jauh, maknanya kebencian. Dan diberi akan dia akan beberapa hal yang elok-elok. Ya. Kebaikan-kebaikan dan beberapa maqam yang tinggi-tinggi. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Artinya kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu, jika ada sekalian kamu, iaitu kasih sekalian kamu akan Allah, ikut oleh kamu akan daku. Mana siapa yang kasih Allah,
Maknanya tanda dia apa? Mengikut akan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau dia kata dia kasihkan Allah tapi syariat dia tunggang langgang, maknanya bukan kasih. Maknanya sedaya mungkin dia melaksanakan akan tuntutan syariat ni tadi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuhum wa yuhibbuna, kasih Allah akan mereka dan kasih sekalian mereka itu akan Allah. Bila kita kasihkan Allah, seorang hamba itu kasih akan Allah, nescaya Allah mengasihi akannya. Sebab itu tanda kasih ni yang disebutkan oleh musannif tadi, beberapa tanda tadi. Menjunjung perintahnya, melaksanakan segala perkara yang dikasihi oleh Allah dan meninggalkan perkara yang ditegahnya. Jadi itu tanda kasih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima asda ilaikum min ni'ami, kasih oleh kamu akan Allah kerana barang yang telah menghulur ia kepada sekalian kamu daripada segala nikmatnya. Mana perintah, sayanglah Allah, kerana Allah memberikan kita segala nikmat yang tidak boleh kita hitung. Itu yang habis sebut tentang kasih. Macam mana kita tak boleh kasih kepada Allah, sedangkan Allah memberikan kepada kita segala nikmat ni tadi terlalu banyak. Nak hitung langsung tak boleh. Macam mana kita tak boleh kasih kepada orang, kepada yang selalu memberikan kita akan nikmat yang tak boleh dihitung. Kalau orang yang selalu bantu kita, tolong kita, kita sayang dia. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang makhluk yang sentiasa berbuat baik kepada kita, semua orang sayang. Tetapi kenapa kita nampak kepada makhluk tetapi kita tidak nampak kepada Allah? Sebab yang mendatangkan makhluk itu juga adalah Allah. Sepatutnya kita lebih kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ni pun kasih juga, tetapi kasih itu kita nampak. Sebab itu dia jadi apabila suatu perkara yang sentiasa berhubung dengan Allah, ni yang kata bisa selalu berhubung dengan Allah. Dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang kasih, ia akan berjumpa dengan Allah, dan saya kasih Allah berjumpa dengan dia. Dan barang siapa benci, ia berjumpa dengan Allah, dan saya benci Allah berjumpa dengan dia. Maknanya liqa ni, liqa Allah ni tadi, berjumpa dengan Allah ni, banyak tempat kita boleh tengok. Satu, memang hakikat perjumpaan, iaitu mati. Berjumpa dengan Allah ni tadi, masuk juga dalam bab takarrub ni tadi. Seperti mana dalam doa iftitah kan, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Mana kita ni liqa'a rabbih tadi. Siapa yang kasih dalam melakukan ibadah, Allah kasih kepada dia. Siapa yang kasih dalam melakukan ketaatan, Allah kasih dia. Tapi siapa yang benci kepada berbuat taat, nak semayang dia rasa benci, dia rasa tak suka, nak buat ibadat dia rasa tak suka, maka itu tanda kebencian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadat dan taat juga adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan ada pun redha, artinya suka hati dengan barang yang didatangkan daripada Allah. Apa makna dia? Maka iaitu ibarat daripada yakin oleh hamba dan tahqiq ia, benar ia, akan bahawasanya Allah Ta'ala iaitu adil ia pada segala qada'nya dan qadarnya. Bila kita yakin dan tahqiq tentang qada' dan qadar Allah, tatkala itu kita redha. Apa yang kita dapat, apa yang berlaku, kena redha. Betul, sebab itu habis selalu sebut dengan kamu semua,
dalam perjalanan hidup ni tadi, 3 ilmu ni jangan kita pisahkan. Pada usulnya, pada syariatnya, pada tasawufnya. Pada ilmu usulnya, pada ilmu fiqahnya, pada ilmu tasawuf, jangan kita ceraikan. Jadi memandang kita itu pada 3 ilmu ni tadi dalam satu perkara. Contohnya, apabila berlaku satu perkara, maka usulnya kita memandang yang ni qada dan qadar Allah, datang redha. Syariat ni apa kita nak buat dengan perkara itu? Jika barang tu rosak, kita perbaikilah, ini syariat ni. Ini syariat ni. Lepas tu datang usulnya, datang redanya, datang redha ni bila memandang tu tadi. Ni ketentuan ni daripada siapa? Semua tempat kita nak tengok. Semua tempat kita nak tengok. Lepas tu datang pula pada tasawufnya apa? Sabar atas ujian Allah. 3 ilmu ni dia pusing. Dia tetap pusing. Jadi bila keadaan yang semacam itu, tatkala itu kita sentiasa mengikut aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengikut aturan daripada Allah. Contoh macam sakit kan. Sakit. Bila kita memandang itu qada dan qadar, pada ketika itu kita jadi redha, qada dan qadar. Dan pada fiqahnya kenalah berubat. Pada syariat. Pada tasawufnya hendaklah kita sabar atas ujian daripada Allah. Jadi berpusing. 3 ilmu ni tetap berkait. Dia tak boleh bercerai pun walaupun dalam apa perkara sekalipun. Lepas itu orang yang redha ni tadi, sebab dia dah yakin, dia dah tahqiq, dia dah nampak. Kemudian masya-Allah, dan tiada ia tuhmah. Tuhmah ke tu? Jahat pada segala takdirnya. Serta tiada i'tirad dan dilentang atasnya barang yang ditakdir akan dia. Maknanya dia tak ada buruk sangka. Bila dia tahqiq ni tadi, dia tak i'tirad, dia tak ada jahat sangka dia. Apabila dia menerima tentang salah satu daripada qada dan qadar Allah, ni tanda orang redha. Mana sebab itu Abi cakap, detik yang pertama itu dikira oleh Allah. Berlaku satu perkara, hak pertama sekali. Hak pertama sekali. Yang tu Allah kira. Boleh tak kita memandang pada qada dan qadar Allah? Ini pada akidahnya. Pada syariatnya, apa yang perlu kita buat? Apa yang syariat suruh? Buatlah. Kalau sakit, berubat. Kalau selisih faham, minta maaf. Syariat dia macam tu. Bukan susah. Kalau barang rosak, dibaikkan. Ketika itu. Maka melihat pada usulnya, setelah itu maka melaksanakan pada syariat. Kemudian tasawuf tadi menjaga akan hati kita ni tadi, menerima akan redha ni tadi, menerima akan asbab yang berlaku ni tadi, akan takdir yang berlaku ni tadi. Kedua-dua ni bercantum. Tasawuf dan usul ni dia macam satu tapi bukan. Baik. Dan telah berkata Syekh Kushairi rahimahullahu ta'ala, Syekh Kushairi, bukan Kushairi anak Abi, bukan. Syekh Kushairi ni ada satu kitab dia bernama Risalatul Kushairiyah. Kitab tasawuf. Syekh Kushairi ni dia di antara ulama tasawuf awliyaillah. Jadi nama Kushairi tu ambil daripada kitab ni lah, daripada musannif kitab Risalatul Kushairiyah tu lah. Mudah-mudahan berkat nama lah dia jadi orang baik ya. Bermula yang wajib atas hamba bahawa redha ia dengan setengah barang yang diqada Allah Ta'ala atasnya. Wajib redha atas setengah barang yang perkara yang diqadakan atas Allah dengan itu wajib.
dan tiada wajib ia redha dengan sekalian barang yang diqada atasnya, maka kerana bahawasanya qada Allah dengan maksiat, dan jahat dan derhaka daripada orang yang berbuat maksiat, dan qada Allah dengan kufur daripada orang kafir, iaitu tiada wajib sekalian mereka itu redha akan dia. Maksudnya apa? Apabila menerima maksiat, kita memandang bahawa ketentuan maksiat itu daripada Allah, tetapi perintah Allah, Allah tidak suruh kita redha dalam menerima maksiat itu. Maksudnya suka. Maksudnya suka. Redha ni senang hati. Redha ni tak ada i'tiraf. Contoh macam ni. Siapa yang nak cabutkan solat daripada kita, yang tak bagi kita solat, yang tak memberikan kita jalan kebaikan, tapi jangan sampai kita redha. Sampai peringkat redha ni tadi, sampai menyukai akan maksiat. Sebab semua takdir ini daripada Allah. Kita tak boleh nak nafikan benda tu. Sihat dari Allah, sakit pun dari Allah. Maknanya dalam perkara-perkara yang tidak baik, disuruh oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tadi, supaya kita ni tadi tidak redha dengan perkara maksiat, sampai apa yang disebut oleh ulama, redha bil kufrin kufrun, redha bi maksiatin maksiatun. Redha dengan perkara kafir, kita boleh jadi kafir. Redha dengan perkara maksiat, kita sama dapat dosa maksiat tersebut. Contohnya, kita pergi satu majlis. Majlis tu ada maksiat, kita redha. Kita sama dengan orang yang berbuat maksiat walaupun kita tidak berbuat maksiat. Orang melakukan perkara kekafiran dan kita redha dengan perkara itu. Kita tak payah kafir macam dia, tetapi kita dah dikira kafir, diterima kufur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ulama dia sebut redha bi kufrin kufrun, redha bi maksiatin maksiatun. Maka bila tak redha ni tadi, ada usaha dalam kita menjauhkan perkara yang tidak diredai Allah. Ketentuan tu lah. Jadi apa kerja hamba ni bila masuk bab redha? Apabila ia mendapat akan kebaikan pada ketika itu, redha dia langsung datang sifatnya iaitu syukur. Syukur atas nikmat, kebaikan, ketaatan. Dan apabila dia beroleh akan perkara yang dibenci oleh Allah, ditakdirkan begitu, ketika itu wajib dia tidak redha, dan dia perlu memohon perlindungan daripada Allah. Betul, ada datang doa daripada Nabi kan, a'udzu billahi min syarri minka ya Allah. A'udzu billahi min syarri minka. Aku berlindung dengan Allah daripada ketentuan yang tidak baik daripada engkau ya Allah. Dan ada hadis yang kata bin syarri qada'a minka, min syarri qada'a minka. A'udzu billahi min syarri qada'a minka. Betul kan? Qada'a minka kan? A'udzu billahi min syarri qada'a minka. A'udzu billahi min syarri qada'a minka. Bilang lagi. A'udzu billahi min syarri qada'a minka. A'udzu billahi min syarri qada'a minka. Ya Allah, aku berlindung dengan Allah daripada ketentuan yang tidak baik daripada engkau. Sebab itu ini orang mukmin, dia sentiasa merasa khaufan, takut dengan takdir Allah, sebab dia tak tahu. Sebab itu dalam masalah amalan ini,
Dia perintahkan oleh Nabi kepada kita supaya kita istiharah. Sebabnya gini, syaitan ini dia sentiasa cari jalan macam mana nak rosakkan kita. Dan kadang-kala perkara yang baik ini asalnya baik dan bermula dengan baik, tetapi syaitan ni memang tak redha dengan anak Adam. Langsung dia nak jadi ending benda tu jadi tak baik. Ending dia. Macam mana aku nak bagi dia ni tak baik? Macam mana aku tak bagi? Betul bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan, syaitan ini lemah daripada anak Adam untuk menipu daya anak Adam disebabkan anak Adam ni puasa. Tapi dia tewaskan kita pada satu hari raya. Mudah amalan kita sebulan Ramadan dihilangkan dalam masa satu hari. Kejap kan? Kita khatam Quran, kita sedekah, kita infak anak yatim, sampai hari raya kan, kita duduk sesaja, kita ngumpat, kita kata orang, kita sombong kan, adik-beradik tak bertegur dan sebagainya kan. Sekejap dihilangkan. Sebab dia tidak akan redha bila kita ni tadi dipilih untuk menjadi ahli syurga Allah. Macam mana aku nak bawa dia ni keluar? Itu kerja dia. Lepas itu seorang mukmin sentiasa berhati-hati dalam perkara yang menghilangkan dan menghapuskan akan amalan. Perkara yang menghilangkan dan menghapuskan amalan itu, sentiasa dia tengok yang ni aku salah, aku dah penat buat, tiba-tiba sekejap aja amalan yang aku buat hilang. Kita pun juga macam tu. Lepas tu tak kala kita dapat kebaikan dan kita lupa dan kita melihat orang lain tak buat baik. Walhal dalam masa yang sama juga sebelum ini kita pun tak dapat buat baik juga. Tatkala itu tatkala itu tapi sebab syaitan ni dia memang diusaha ke arah tu. Memang diusaha. Itu kita mohon perlindungan Allah kan. Antara yang ta'awuz sekian kita baca lepas maghrib kan. Apa ta'awuz dia? Lepas pada selawat Fatih. Gerul. Wirid Rasulullah Khatimah selepas pada selawat Fatih. Apa ta'awuz dia? Nanti dah pandang tu dah. Dah pandang banner. Abi mata dia ni liar tu. Berkira takkan tak hafal. Wirid Rasulullah Khatimah lepas istighfar, sayyidul istighfar, tasbih, subhanal da'imil qa'im, subhanal qa'imil da'im sampai habis. Lepas itu selawat Fatih. Lepas selawat Fatih ta'awuz. Nampak tu, nampak. Nampak dia dah pandang bina. Ni yang Abi cakap ni yang Abi nak bawa kat kamu. Abi tak salahkan, tak salah kamu. Yang Abi nak bawa kamu ni telinga pakai semalam kena ni telinga dia luka. Kita tengok darah. Yang Abi nak bawa kat kamu ni supaya kita sentiasa mengambil berat dalam satu perkara yang agak mudah. Faham tak? Benda ni mudah kan? Kita ambil berat. Bila kita ambil berat, tatkala itu kita ni yang Nabi sebut je ni. Kita ni bukan orang yang hebat tau. Kita bukan orang hebat. Bila bukan orang yang hebat,
Jadi benda-benda yang boleh tampung kat kita. Jadi benda-benda ni jangan, kalau boleh jangan tinggalkan. Dan jadi satu rutin dalam hidup. Sebab apa? Kita bukan orang yang perfect. Macam solat jamaah, kita tak perfect. Kalau dalam madrasah ni tak ada orang yang dapat 5 waktu perfect setiap hari. Ada orang boleh maghrib subuh aja, zuhur asar dia tak naik. Nampak? Kita nak cakap perfect. Nak cakap perfect, ada orang yang boleh naik zuhur, naik asar. Nanti kan subuh dia tak naik. Macam tu lah kan. Jadi kita ni bukan orang perfect tau. Bukan orang yang sempurna. Tetapi cuma yang Abi nak bawa kat kamu, kamu boleh naik subuh, jangan kamu blame orang. Sebab orang akan ada ruang blame kita. Dia pun zuhur tak naik. Nampak tak? Jangan fikir kelebihan subuh dan kelebihan isyak ni tadi. Jangan je aku sembahyang subuh dapat ni. Tapi bila kau blame orang, ketika itu subuh habis. Faham tak bang saya cakap? Nampak tak? Bila kita tatkala itu kita boleh blame orang, tatkala itu masuk tak bab ujub tadi? Masuk tak? Bila masuk bab ujub ni habis tak? Habis. Kita punya amalan ni jadi habis. Sebab itu dia kata syaitan ni dia cukup pandai bab ni. Semua orang akan berharap dia akan dapat tau. Dia nak perfect tau. Semua orang. Habis sendiri pun berharap nak perfect. Tetapi ini Abi nak buka tau. Untungnya kita, sebab kita berada dalam jalan untuk islahkan diri, memperbaiki diri. Sebab itu Abi cakap, jangan sekali-kali rasa kita ni dah baik. Walaupun duduk tempat baik dan beramal benda baik. Nampak tak? Kita dapat membantu sesama orang lain. Ini Abi kata, kita bantu. Bukan kita blame. Blame ni salah. Apalah tu bermakna aku dah baik. Kalau tak, kau takkan apakan orang. Tak? Sebab kita dah rasa kita bagus kan. Sebab itu kena hati-hati. Tapi kata syaitan ni dia takkan bagi kita ruang selamat. Kan? Ini kata Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu kata Allah musuh kamu yang nyata. Fattakhizuhu aduwa. Maka ambillah dia sebagai musuh. Kena hati-hati sebab kita kena ambush. Sebab ambush ni kita tak perasan. Ambush ni aku dah kena ambush ni. Nampak? Yang Abi nak sebut ni macam tu. Supaya kita sentiasa berhati-hati. Bukan senang sebab tu orang dulu dia buat mujahadah. Tok guru dulu dia pergi sapu sampah. Dia bukan duduk kat meja ni. Abi masa habis ziarah pondok-pondok di Thailand, tok guru baba-baba ni sapu sampah kat kamar. Kutip sampah. Atas dulu almarhum pun dia bersihkan sungai dan sebagainya. Sebab semua orang nak jaga benda ni. Betul Abi cakap duduk kat depan ni bukan senang. Duduk kat sini bukan senang. Pintu neraka lebih luas daripada duduk kat tempat kamu ni. Kau ingat duduk kat depan ni senang. Pintu neraka terbuka lagi luas daripada duduk kat tempat kamu ni. Sebab itu selalu kena, yang ni aku kena tipu, yang ni kena tipu. Tetapi kita bersyukur sebab kita berusaha menuju ke arah yang lebih baik. Yang ni kita syukur. Kita tuju arah yang lebih baik. Atau Habis selalu sebut dengan kamu dan ingatkan kamu
Sebab apa? Sebab bila benda ni berlaku, dia akan merosakkan satu ukhuwah fillah. Dia akan merosakkan dan mengangkat rahmat Allah. Walaupun pada perkara kebaikan. Tetapi kalau tak semayang, ini salah. Yang tu kena marah kalau tak semayang. Sebab Nabi kata apa? Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka kata Nabi apa? Kufur ia dengan nyata. Imam Syafi'i menyebut kufur ni kufur nikmat. Tak silap Abi lah, Imam Maliki, Imam Hanafi menyatakan kufur akidah. Imam Syafi'i sebut kufur kat situ kufur nikmat. Betul? Baik. Kasih Allah sebenarnya kat kita. Abi tak lupa ni Carol. Apa tak usul? Ingat Abi pusing-pusing Abi lupa. Nodi tak baca. Nadi. Jeling kau. Tak lepas gitu. Tak boleh nikah lagi. Baca sampai sampai sudah. Tak lepas. Zizan dah tengok dah bina. Takut dia kena tanya. Ada tengok lagi tak? Abi macam pandang macam ni, tapi Abi punya skop macam ni. Abi memang pandang kau, tapi skop Abi macam ni. Gitu. Sebab itu Abi boleh tasmik Quran satu sekali jalan 4 orang. 4 budak baca Abi boleh tasmik. Abi tahu mana salah. 4 lah maksimum lah. Maksimum 4 lah. Kalau awal dia 10 kot. Boleh Wal? Abi maksimum boleh 4 lah. 4 orang baca, salah gitu. Baik, Nadi. Ta'us daripada syaitan. Oci ingat kot. Tak ingat. Asal? Dah ingat. Kena. Benda-benda ni nak kena. Ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Tanya Mak pula. Mak bawa abah lama. Mai. Mengaji macam ni seronok. Dia jadi gurau kan. Berarti sebab itu Abi nak sebut kat sini, kalau Allah hendak, Allah bagi tak? Kalau Allah tak nak, tetap bagi. Kat sini yang Abi sebut, Abi dengar ni daripada almarhum mana daripada, saya ingat daripada tahun, Abi rasa Abi dalam 30 tahun lah. Abi baca ni pun dalam 30 tahun gitu. Ya. Kalau Allah nak, kalau Allah tak nak, alhamdulillah Abi tak pernah tinggal lagi maghrib subuh. Sebab Abi sendiri tengok almarhum ya, dia tak pernah tinggal wirid ni, wirid husnul khatimah ni. Apa yang almarhum dapat? Antara orang yang istiqamah yang Abi tahu, almarhum Hadi, arwah Hadi. Bila Abi tengok saat-saat kematian itu, bila Abi tengok almarhum lah yang Abi tengok, Hadi sebab Abi kat umrah. Jadi Abi rasa, Abi berharap nak macam tu. Nak dapat mati malam Jumaat, mati dalam keadaan yang sebelum meninggal dapat mendoakan orang lain. Habis cerita dengan kamu, Abi tak nak mati terkejut. Baru ni ada satu orang budak mati sebab main game. Dia main game tak salah, tapi kita tak nak mati macam tu. Dia cas telefon, dia main game, kemudian dia pakai earphone,
lalu current ni attack jantung dia. Handphone tak meletup. Saluran current tadi semasa charge tadi attack jantung. Sebenarnya bukan sebab tu, kita tak nak mati sebab tu. Dia ni mati tengah apa? Mati tengah tengok TV. Alamak, tak seronok kan. Dia mati macam mana? Dia mati tengah tengok bola. Alamak, tak seronok. Dengar pun tak seronok kan. Nampak? Ada ke kalau kita orang letak kat media masa, dia mati ke? Dia tengah main-main telefon, tengah update status Facebook, mati. Ada ke orang letak situ mati yang dicemburui? Ada ke? Tak ada siapa dah cemburu kalau nak mati, orang mati tengok bola. Tengah tengok bola kena attack jantung, contoh kan. Ada ke orang letak situ mati tengah tengok perlawanan bola, MU lawan Liverpool katakan, tengah tu mati, terkejut MU kalah. Contohlah kan, terkejut mati. Lalu orang kata mati yang dicemburui. Ada ke? Tak ada. Bila mati malam Jumaat, semua orang inginkan. Mati tengah semayang, mati tengah azan, ada. Itu yang kita nak macam tu. Betul, ulama ni dia susun. Kita tinggal buat, tak payah susun lah. Lepas tu yang Nabi cakap, jika Allah tak menghendaki, tetap Allah tak kehendak. Ada orang yang hafal, tapi dia tak boleh istiqamah maghrib subuh. Ada orang yang tahu benda tu, tapi dia tak boleh hafal. Walaupun dia macam Nodi, berapa tahun duduk Ratib? Berapa tahun dah duduk sini? 10? Lebih habis sini. Lebih. Almarhum mati, almarhum meninggal pun 10 tahun dah. Lebih 2019 baru tanya, tahu jadi macam-macam lah. Baru tanya, tahu tak dapat, duduk sini bila? 10 tahun dah rasa. Bila? 2019. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis belum tanya lain. Baik. Tapi mu memang kelakar. Baik. Tak tahu kata mu kelakar. Tak tahu kata hari ni malam ni baru tahu kata mu kelakar. Aduh, lawak baik. Kemudian aduh, nanti. Baik. Perkara-perkara maksiat tak boleh redha. Ingat tu ya. Perkara yang maksiat tak boleh redha. Ya, perkara kekufuran tak boleh redha. Ya. Akan tetapi tiada harus mereka itu redha dengan dia, kerana wajib atas mereka itu keluar daripada maksiat itu dengan taubat. Mana bila dapat ini syariat dia, akidahnya, tauhidnya, usulnya tak boleh redha dengan perkara kekufuran, kemaksiatan. Syariat di mana? Iaitu dengan meletakkan taubat. Ini kerja amal. Ya, amal lagi. Dia tinggal solat katakan ya. Lepas tu dia tak redha. Lalu dengan tidak redha ia mendapat maksiat tadi, dia tahu kalau orang yang redha dengan maksiat, dia tak taubatlah, dia relax. Alah, kan? Ni istilah yang Nabi selalu sebut ni. Alang-alang masuk neraka, biar masuk neraka Jahannam. Betul? Alang-alang jahat, dia jahat terus. Dia kata, ada orang cakap macam, alang-alang aku dah jahat, dia aku terus jahat. Kan? Tak? Dia terlupa yang dulu. Dengan segala syaratnya dan wajib mereka itu keluar daripada kufur itu dengan mengucap 2 kalimah syahadah dengan segala syaratnya. Ya, sebab itu kita ni tadi disunatkan untuk mentajdid tasyahud.
Sebab kita tak tahu tang mana boleh jadi kita mengkufurkan Allah. Tang qada qadar ke, dekat rezeki ke, dekat kehidupan ke, dekat sakit ke, kan? Kita tak tahu kat mana yang kita jadi tidak yakin dengan Allah. Dan untunglah orang yang semayang. Sebab dalam semayang ada tasyahud, ada mengucap 2 kalimah syahadah. Baik, tanbih. Bermula tiap-tiap barang yang disuruh redha daripadanya seperti iman dan taat, iaitu disuruh syukur dengan dia pula. Redha dengan baik, kemudian kena syukur. Dan tiap-tiap barang yang tiada diharuskan redha, dia harus redha dengan dia seperti kufur dan maksiat, iaitu wajib keluar daripadanya dengan taubat seperti barang yang tersebut dahulu. Bila perkara yang kejahatan dan kemaksiatan, maka kita tak disuruh redha. Tetapi dalam perkara kebaikan, maka disuruh redha. Dan pada usulnya kita memandang semua itu takdir daripada Allah. Pada tasawufnya macam ni. Seperti mana sihat dan sakit, iman dan kufur, sama. Inilah sekalian itu makna redha hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna redha Allah daripada hamba, kalau Allah redha kat kita macam mana pula? Tadi kita redha dengan maka iaitu ibarat daripada kehendak Allah dan kurnianya bagi hamba itu dengan beberapa nikmat yang berkekalan. Bila Allah redha kita, Allah anugerahkan atas kita beberapa nikmat, lalu dikekalkan nikmat itu. Dan dihampir akan dia. Allah kurniakan kepada kita. Kemudian dihampirkan akan dia kepadanya. Kita jadi orang yang dekat dengan Allah. Dan dikurnia pula dengan beberapa persalinan daripada makrifah. Kita makin kenal Allah. Daripada ilmu yakin, lalu diangkat kepada ilmu yakin, ainul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai kamalul yakin. Sebenarnya cerita ni semua, apa dia punya natijah besar dia awal. Cerita ni lah, yang Abi duk ajar ni, bila nak habis kitab ni, habis saja baca laju ni nak habis kitab. Abi target ni sebelum Kushairi nikah. Sebelum Kushairi nikah 5 bulan 3 ni dia nak habis. Saya habis ni tak apa malam lagi ni, tinggal 7 helai. Sebenarnya cerita semua ni apa dia? Apa moral dia? Apa sebenarnya nak ajar kita? Cerita semua ni apa dia? Apa Nasrul? Yang Nasrul nampak lah, Nasrul nampak makrifah. Engkau nampak apa? Faidi nampak apa? Yang Abi duk cerita daripada mula sampai hari malam ni, Faidi nampak apa? Natijah dia sebenarnya nak jadi orang baik. Ya tak? Sebenarnya bila kita semua orang hati dah baik, kan? Bila dapat baik, syukur. Bila terkena keburukan, dia tidak redha. Lalu jika dengan agama, kalau dia kufur, dia tajdidkan tasyahud. Kalau dia maksiat, dia tahu dengan semua orang jangan hasad, jangan dengki. Dengan Allah kena hampir. Nampak? Tak ke? Sebenarnya tak susah. Itu bila kita jadi orang baik, kita akan dapat benda yang baik. Tak? Kalau rezeki baik tak? Orang baik dapat rezeki apa dalil rezeki baik awal?
Kulu ni saya buat ni Rifki. Kulu min Rifki ke si Zami ke, ingat tak? Kulu min tayyibati ma. Itu kena ada Zami tu. Ni penting. Makanlah daripada makanan yang orang baik, Allah akan bagi rezeki yang baik-baik. Dan dapat sahabat yang baik, dan dapat keluarga yang baik, anak yang baik. Bukan anak tu tak jahat, tak ada nakal langsung, ada. Tapi anak yang boleh mengikut akan nasihat yang baik. Bukan kata anak baik langsung tak nakal. Nakal, mana ada manusia langsung tak nakal? Ya tak? Nakal lah. Ya tak? Nakal. Oh, tak nakal lah. Ya. Jadi bila kita jadi orang yang baik, ketika itu kita dikurniakan perkara-perkara yang baik, dan natijahnya akhirnya baik. Ya tak? Itulah. Ini dapat keluarga yang baik, rezeki yang baik, hidup kita dalam keadaan yang baik, tenang. Itu kena apa pun, dunia ni macam tu je. Sebab target kita adalah akhirat. Macam besok kan, anak berusuk nak kahwin. Yalah, mula-mula kahwin, kita mula-mula kahwin dulu kan. Kita muda lagi bang. Memanglah syok lah. Tapi dah, abang dah kahwin berapa puluh tahun dah? Inilah orang lelaki-lelaki. 30 orang. Yalah. Kalau ikut dulu bini kita muda, sekarang kita dah tua. Besok kita ada isteri yang takkan tua-tua. Kalau macam Abi dah 34 tahun kahwin. 34 tahun. Dah 34 tahun. Kalau Abi dah kahwin 34 tahun. Jadi kita makin tua. Target kita apa? Kita dapat duduk di tempat yang kita takkan tua-tua. Nabi cakap apa? Kita ni sentiasa muda, average 25 semua. Dan takkan tua-tua. Macam mana Kerol? Izzati tak tua-tua. Itu dia. Tu orang sekarang dah. Bila gemuk kan, nanti dia letak kat Facebook, saya dulu pernah kurus. Dulu jangan cerita lah. Dulu tak payahlah cerita sekarang. Ini besok dalam syurga tak ada gemuk-gemuk, tak ada tua-tua. Takkan tak nak itu. Itu dia. Itu yang kita nak kat situ, target kita. Tapi kena jadi orang baik. Kena jadi orang baik. Dan orang baik dengan semua orang baik, dengan Allah baik, dengan orang baik. Seronok jadi orang baik. Dan ahwal, kerana bahawasanya redha yang terlebih tinggi daripada ghufran. Redha ni lebih tinggi daripada ghufran, keampunan. Kalau Allah redha ni tak boleh cakap apa. Radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabb. Orang yang Allah redha ni orang yang takutkan Allah. Dia sentiasa hati-hati, Allah marah aku tak? Allah marah aku tak? Kalau keampunan ni, kita dah buat salah dulu. Itu yang Nabi cakap, setiap perkara yang berlaku, jangan kita tengok perkara tersebut. Alah syariat dia macam ni kan. Tapi tengok Allah marah tak aku buat macam ni. Nanti yang dicakap dengan yang cakap contoh Nodi semalam. Nodi
kita katalah kita suami isteri bergaduh. Jangan tengok aku suami, dia wajib minta maaf dengan aku. Aku suami, syaraknya begitu. Dalilnya ada. Kitab Muhimmah. Muhimmah kau jangan main-main. Keluar kitab Muhimmah, mujur tak cakap muka surat berapa, baris ke berapa, mati kita. Jangan kita lihat pada tunya. Kalau lihat pada tunya takkan selesai. Ya tak? Sebab apa? Datang keegoan seorang suami ni tadi. Ini apa yang aku dah buat ni, Allah suka tak sebenarnya? Dan Nabi, macam mana Nabi buat dekat isteri dia? Macam itulah. Jadi sebenarnya apabila melihat di situ, ketika itu datangnya rahmat. Bila datang rahmat, datang tak hidayat. Datang hidayat. Datang hidayat Allah, hidayat atas kita dan hidayat atas isteri kita. Dia pun Allah akan bagi hidayat. Itu juga kalau anak dengan ayah, anak dengan mak, macam tu lah. Si ibu, mak pun pandang macam tu, anak pun pandang macam tu, ayah pun pandang macam tu, suami pun pandang macam tu. Sebab datang rahmat Allah. Dengan kawan-kawan pun macam tu juga, senai. Dan ghufran itu terlebih tinggi daripada maaf. Kerana maaf itu ada juga lagi tinggal bekas kesalahan. Daripada dia tak panggil maaf ni, dia kalau dalam tasrif, dalam istilah sah, nak baca macam mana? Wal, maaf juga. Bukan maaf ni, dia asal daripada aufun kan, awafa. Ya bi ya, awafa ya, bukan afa ya'fu kan, macam bi afa ya'fu au afa ya'fu afwan. Ini jadi macam mana ni? Maknanya letak jugalah gitu. Ya. Yang tinggal bekas kesalahan, maknanya ghufran lebih tinggi daripada maaf ni tadi. Sebab apa? Sebab ghufran ni selesai langsung, tak ada bekas. Tapi maaf tadi ada lagi. Mana lagi? Dikembali akan dia seperti dahulunya, seperti hadis yang dahulu sebutnya, at-taibu minazambi kama la zambalah, yang ni ghufran. Bermula kedua itu tiada dapat persalinan daripada orang yang mengampun dan orang yang memaafkan daripadanya, iaitu bersalah-salahan redha. Kalau redha, buat salah tadi dimaafkan tanpa kesan. Abang tak ada cucu, malah nak cakap Coming soon. Macam saya kan, tiba-tiba datang cucu, pam, dia baling barang, dia gurau main-main, pam, saya baling. Sebab kan kita sayang cucu ni, kita cuma cakap, pasal apa buat macam ni? Tapi kat sini ada marah tak? Tak ada marah. Jadi ini yang kata redha ni tadi. Ada. Itu kata redha. Redha ni dia tak ada, sebab dia tak ada dengan kemarahan. Walaupun cucu kita buat salah, jadi kita maafkan. Lalu cucu kita datang, Wan, minta maaf. Nampak? Dia datang minta maaf je, memang kita kosong. Lepas itu redha ni lebih tinggi daripada ghufran dan maaf ni tadi. Ada. Beza tak? Kita tengah duduk macam Abi, tengah duduk tiba kusyairi, kepala Abi. Dia datang pada redha ke ghufran?
Dah tak boleh bagi redha tu. Ada. Dia pergi kat Ufran. Dia pergi kat Ufran. Betul beza, ya. Ya Allah. Baik. Kemudian sikit lagi. Seronok pula cerita buat ni. Allahumma rda anna fa illam tarda anna. Ni doa. Faghfir lana fa illam taghfir lana fa'fu anna ya karim. Ini kita cuba hafal. Cuba baca. Makna dia apa? Allah mardana, ya Allah redalah daripada kami. Redalah daripada kami. Fa illam tardana, ya Allah, jika mana engkau tak redha atas kami, faghfir lana, engkau ampunkanlah kami. Fa illam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami, fa'fu anna ya karim, kau maafkanlah kami. Ya. Ni kena hafal ni. Hafal ya. Ni hafal. Alung hafal ya. Kita baca, Abi ulang lagi. Allahumma, ya. Kita buat challenge nak malam ni. Abi baca 3 kali, siapa yang hafal marvelous. Baik, Abi baca 3 kali. Allahumma rda anna fa illam tarda anna faghfir lana fa illam taghfir lana fa'fu anna ya karim. Allahumma rda anna fa illam tardana faghfir lana fa illam taghfir lana fa'fu anna ya karim. Allahumma rda anna fa illam tardana faghfir lana fa illam taghfir lana fa'fu anna ya karim. Ada Abi tinggal tak kalimah? Ada Wan? Baik. Abi baca ya. Ini challenge hafal. Allahumma rda anna fa illam tarda anna faghfir lana fa illam faghfir lana fa'fu anna ya karim ya arhamar rahim ya rahim ya karim ya rahim ya karim ya rahim. Allahumma rda anna fa illam tarda anna faghfir lana fa illam taghfir lana fa'fu anna ya karim ya rahim. Awal baca awal. Nasrul saja seronok. Kita ngaji ni, kita jangan kita kira orang lain. Ni Rifki. Try saja je Pak Lang try. Bukan Pak Lang nak uji, tak. Alhamdulillah. Azami Opik biasa kalau dulu-dulu dia memang nombor 2 daripada abang dia. Tak dapat lepas ya. Ni pian. Kuat. Paling tak dengar kalau ni. Alhamdulillah. Along dapat long. Along. Alhamdulillah. Ni abang Lui. Bang, boleh bang? Mana kau tengok dia, kat dia mana ada ayat tu? Ada kat Allah mardana, tengok orang pula. Mana ada ayat tu kat orang, kat muka dia? Kafir lah tu. Itu kafir lah tu. Zan nak cuba Zan? Alhamdulillah. Ini doa. Ini doa. Ini doa. Baca doa. Allahumma rda anna, ya Allah redha atas kami. Fa illam tarda anna, ya Allah jika engkau tak redha atas kami, faghfir lana, ampunkanlah kami.
fa illam taghfir lana fa illam taghfir lana ya Allah fa'fu 'anna ya Karim ya Rahim. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Bahawasanya sekalian mereka yang beriman sekalian mereka itu dan beramal mereka itu akan segala amal yang saleh. Bermula sekalian mereka itulah sebaik-baik manusia. Orang yang beramal saleh orang baik. Bermula balasan mereka itu pada Tuhan mereka itu iaitu syurga jannah, iaitu jannah ta'adun. Syurga adan. Ya. Yang berlari di bawahnya itu beberapa sungai yang 4. Allah cantik. Ya, padahal berkekalan sekalian mereka itu di dalamnya selama-lama. Allahu akbar. Cantiknya. Ya. Kita baru pergi air terjun pun dah tak nak balik. Ya tak? Baru duduk tempat sungai yang cantik bersih air pun tak nak balik. Dalam syurga mengalir 4 sungai di dalamnya. Allah cantik. Ya. Telah redha Allah daripada mereka itu dan redha sekalian mereka itu daripadanya. Bermula yang demikian itu bagi barang siapa yang takut ia akan Tuhannya. Makna orang yang dapat ni adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makin kita takut dengan Allah, makin kita takut dengan Allah, kita jadi makin redha, makin sayang, ya, makin syukur. Sebab itu takut ni dia ibu sebenarnya. Takwa ni dia ibu sifat mazmumah. Ya. Siapa dapat takut, dia dapat sabar. Ya. Siapa dapat takut, dia dapat sayang. Siapa dapat takut, dia dapat syukur. Siapa dapat takut, dia dapat redha. Siapa dapat takut, dia dapat kasih. Ya. Baik, sampai situ. Ya. Tapi kalau dah tak takut habislah. Dah tak takut macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berapa muka surat lagi. Tak berapa lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lain. Baik, alhamdulillah. Syukur dengan Allah. Syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita kemudahan. Allah masih hendakkan kita berbuat baik, dan kita minta dengan Allah, Allah jaga kita berterusan buat baik, dan Allah jaga kebaikan yang kita dah buat supaya tak hilang. Tapi kata kita bertolong-tolong pada kebaikan. Macam ni, macam ni, aku kena tolong, aku kena bantu, daripada sudut dunianya, daripada sudut agamanya. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rida 'anna fa illam tarda 'anna faghfir lana ya Allah, fa illam faghfir lana fa'fu 'anna ya Allah ya Karim ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Arhamar Rahimin. Mudahkan urusan kami ya Arhamar Rahimin. Angkatlah segala balak dan fitnah atas kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Fitnah iman, fitnah agama, fitnah dunia dan sebagainya ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikan kami orang baik ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami orang baik ya Allah. Kurniakan atas kami anak-anak yang baik ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang baik ya Allah. Isteri kami isteri yang baik ya Allah. Dan jadikan kami suami yang bertakwa ya Arhamar Rahimin, seperti mana yang Kau nyatakan dalam Al-Quran. Doanya ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami lemah dalam semua perkara ya Arhamar Rahimin. Berilah kami kekuatan dan pimpinlah kami ya Allah.
Selesaikan segala masalah kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Sihat-sihat kami ya Allah. Jadikan sihat ini kami dapat bersyukur kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Sakit kami ya Allah, Kau sihatkanlah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan kesihatan Kau berikan ke atas kami dapat jadi orang baik ya Allah. Kami dapat jadi lebih baik ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salam.